Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dekat Afifah sebab sudi join saya punya interview pagi ni. Okey, sebelum kita masuk kepada tajuk kita untuk di interview ni, boleh tak Afifah ceritakan sedikit tentang latar belakang Afifah? Silakan. Latar belakang tu dari segi Dari segi nama, lepas tu umur berapa, sekarang belajar dekat mana, tempat tinggal, lepas tu kos yang Afifah ambil. okey. Nama saya Nur Afifah binti Muhammad Sabri. Umur saya 22 tahun. Sekarang ni saya belajar tahun 3, semester 5 dalam kos pengurusan kerja sosial dekat Universiti Utara Malaysia. Saya tinggal di Kota Baru, Kelantan. Oh, so sekarang ni belajar online dekat rumah dekat Kota Baru lah? Yes, dekat rumah. Okey, so macam yang saya dah cerita sebelum ni, tajuk kita punya interview hari ni adalah tentang pembelajaran atas talian. Okey, macam kita dah sedia maklum, kita dah belajar atas talian ni sejak berlakunya COVID-19. So macam boleh tak Afifah cerita start dari bila Afifah belajar online ni? Okay. Seingat saya lah, start belajar tahun 2020 dan bulan Mac ke bulan April? Bulan Mac. Bulan Mac. Ya. Start daripada bulan Mac. Sampai Okay. sekarang. Sampai sekarang so dekat rumah lah, tak ada balik you ke apa? Still lagi kat rumah, tak balik you lagi. Okay, faham. Okay, boleh tak macam Afifah ceritakan apa cabaran ataupun pengalaman yang Afifah ada ataupun Afifah hadapi sepanjang kelas online ni? Cabaran kalau boleh katalah memang banyaklah cabaran dia belajar online kelas, sebab sebelum ni memang tak pernah lagi belajar online kelas kan. Sebelum ni kita belajar face to face. So bila first time belajar online kelas ni, kita memang tak expect akan berlaku berbagai masalah and cabaran bila lagi duduk dekat rumah. Jadi apa yang boleh saya perhatikan lah sepanjang tempoh pembelajaran online kelas ni, cabaran yang pertama sekali saya rasa dari segi rangkaian internet. Sebab kalau nak dibandingkan rangkaian internet saya dekat rumah dengan dekat you memang berbeza lah. Kalau dekat you kita still boleh lagi kita nak buat assignment kan. Kalau kat rumah ni macam susah sikit lah. Even saya ada wifi, tapi kadang-kadang wifi saya ni macam masalah sikit, dia on off macam tu. So kadang-kadang kalau dalam macam nak join kelas, kadang-kadang tiba-tiba dia jadi tutup sendiri. So, kena tunggu macam lama jugalah nak bagi dia hidup balik, macam nak bagi dia on balik. So, cabaran dia lah. Lepas tu dari segi nak jawab quiz, kan biasa kalau kita jawab quiz kan dia bagi masa tertentu kan. So, kita tak boleh nak predict masa yang kita buat tu wifi okey ke tak. Itu yang bagi saya macam takut jugalah. So option saya pakai data lah. Kadang-kadang data pun internet telefon tu pun macam kadang-kadang slow, kadang-kadang laju. Faham? Cabaran dari segi persekitaran saya lah, surrounding saya. Sebab saya seorang student. Jadi dekat rumah ni pun saya bukan sahaja jadi seorang student, malah saya jadi seorang anak. So saya kena buat kerja, at the same time saya kena buat kerja rumah dan kerja inilah assignment macam sebagai seorang student kan? Yes, sebagai seorang student. So masa awal-awal tu macam payah jugalah nak manage sebab benda ni macam new norms and benda ni baru lagi. So itulah cabaran bagi saya kalau online class ni.
Lepas tu apa lagi cabaran dekat rumah saya ni, sebab saya duduk dekat Balai Bomba. So bila saya duduk kat Balai Bomba ni, Balai Bomba ni diorang selalu buat announcement, diorang selalu buat macam bunyi siren, bunyi drill. So macam payah jugalah. Contoh kalau time presentation ke, macam time benda yang tengah live kan. So kalau orang yang tak pernah faham lagi saya, mungkin diorang akan terkejut lah macam bunyi apa tu macam tu. Kalau macam kawan-kawan saya, diorang dah faham sebab diorang selalu video call apa semua kan. So macam payah jugalah dengan persekitaran yang bising. Selalu tak bunyi siren tu macam waktu Afifah tengah kelas ke atau present? Selalu jadi tak? Selalu jugalah. Sebab benda ni macam dia tiba-tiba. Dia macam announcement tu tiba-tiba. So kita tak boleh nak predict lah. So berdasarkan apa yang Afifah cakap tadi, ada beberapa cabaran lah yang Afifah hadapi sepanjang kelas online ni. Macam masalah internet, lepas tu persekitaran Afifah yang sebab Afifah duduk kat Balai Bomba semua. So macam bila Afifah hadapi cabaran macam tu, ada tak macam cara yang Afifah buat untuk macam atasi benda tu? Macam tadi kalau internet Afifah kata kadang-kadang Afifah guna data kan. Segala macam berkaitan dengan persekitaran tu, ada tak kalau macam Afifah keluar ke untuk presentation dekat luar ke ataupun stay dekat rumah juga? Kalau saya akan macam bagi tahulah dekat family ke kat siapa-siapa sebelum macam nak mula present ke, sebelum nak mula exam ke, bagi tahu kata hari ni Pipa ada exam. So tak boleh ganggu lah, tak boleh buat bising. So Pipa dah bagi tahu awal-awal dulu sebelum jam exam. So orang tak akan ganggu lah, Pipa tak akan ketuk pintu ke. Memang family Afifah sedia maklum lah maksudnya bila Afifah ada. Ya. Okay. Kejap, Afifah duduk dekat Kota Baru tu macam dekat area bandar ke ataupun luar bandar, kampung macam tu? Area bandar, tengah bandar. Area bandar, okey, faham. Okey, bagi Afifah sendirilah, belajar online ni adakah dia susah ataupun dia senang? Pipa boleh kata pros and cons lah, ada susah, ada senang. Nak tahu macam mana ni, nak bagi tahu susah dan senang. Bagi tahu lah macam apa kelebihan belajar online ni and apa juga dia punya kekurangan lah. Kalau bagi Pipa, kalau kelebihan online kelas ni, kelebihan? Kita orang memanglah dapat belajar secara online kan. And then kelebihan dia? Apa kelebihan dia? Adakah Afifah rasa macam bila online kelas ni Afifah dalam masa yang sama Afifah boleh duduk dengan keluarga ataupun boleh tengok ibu bapa sambil-sambil kelas? Kalau dekat universiti kan kita hanya fokus kepada belajar. Betul juga, kalau macam online kelas ni kita ada masa lah dengan family kita kan. Kalau macam kata Cik Hidayah kata sebelum ni kalau kita duduk U, memang kita duduk U je lah, kita dengan kawan-kawan kita. So dengan family tu memang tak ada, dengan family just video call. Tapi bila sejak online kelas ni, lepas habis kelas mungkin kita dah boleh hang out dengan family dan kawan. Lepas tu online kelas ni juga bagi saya, kita dapat luangkan masa dengan diri kita. Contoh macam kita boleh buat aktiviti, kita ada masa untuk diri sendiri lah kan. Ya, kalau macam waktu masa duduk U, contohlah kita habis kelas pukul 4.30, macam guarantee dah takkan keluar pergi mana-mana dah. Penat kan? Letih kan. So, kalau macam duduk rumah ni, kita duduk dalam bilik, macam just sit dekat meja tu, and then dah habis kelas tu rasa macam nak keluar lah, nak pergi situ lagi, sini lah, nak ambil udara kan. So rasa tu salah satu kelebihan online kelas. Yang lagi satu, saya rasa melalui online kelas ni kita boleh develop kita punya skills dari segi macam kita nak bercakap dengan kawan-kawan, dengan lecturer. Sebab biasanya lah kalau kita in
real life, kita macam payah juga nak cakap dengan lecturer face to face, betul tak? Tapi kalau online, kita memang boleh cakap macam cara senang lah, even kita just voice je kan. Ya, sebab tak nampak muka, sebab kadang-kadang online class kita tak buka kamera kan. So macam perasaan takut tu macam tak ada, macam hilang. Kita boleh tanya direct. Betul, macam contohlah bagi orang introvert kan. Orang introvert ni macam payah sikit kan kalau macam nak cakap depan-depan. So kalau even cakap pakai voice, pakai mic tu macam dah kira okay dah. Rasa macam okay lah dari segi macam tu. And then online ni pula macam kita boleh kenal lagi ramai kawan. Setahu saya start online ni semester 2, pertengahan semester 2. Jadi nak kenal ramai lagi rakan-rakan yang satu kos tu macam payah, tak cukup macam masa, belum lagi. Macam tak cukup masa, macam tak dan lagi kan. Tapi bila online class ni kita orang boleh kenal lagi macam bila satu group orang ni, so dapat video call, boleh tahu dia ni siapa. Time tu boleh macam develop untuk kenal lagi ramai-ramai rakan satu kos ni. So kalau macam itu Afifah cakap pasal kelebihan kan. Kalau macam pasal kekurangan ada tak? Macam keburukan ke online class ni yang macam efek kat diri Afifah. Contohnya macam masa tidur Afifah terganggu ke ataupun tak cukup tidur ke, macam mana, ada tak? Ada. Mestilah ada keburukan dia dalam online class ni. Lagi macam salah satu yang Cik Hidayah kata tentang waktu tidur. Bila online class ni kita macam banyak assignment nak kena hantar, nak kena submit. And like kita 100% coursework kan. So like memang bayarlah assignment, kita pula tak ada exam. So waktu tidur tu memang tak stabil lah. Memang kadang-kadang macam buat assignment pun 2, 3, 4 pagi. Lepas tu contohlah macam jadual pembelajaran saya macam daripada pagi sampai petang online class. Malam discussion dengan group mate. Pagi macam malam nak ke pagi tu baru ada masa untuk diri sendiri buat assignment. So kadang-kadang macam waktu tidur tu terganggu lah. Lepas tu pagi tu macam ngantuk. Macam tak fokus dalam kelas. Yes, betul. Tak fokus dalam kelas. So itu agak macam merunsingkan lah. Kadang-kadang macam fikir saya tak boleh ni. Macam tak boleh buat macam ni. Itulah. So daripada apa yang Afifah cerita tadi, online class ni ada dia punya kelebihan dan juga kekurangan dia. Macam kelebihan dia, Afifah dapat duduk dengan family. And then kalau Afifah stres lepas kelas, Afifah boleh keluar. And then Afifah boleh juga tingkatkan kemahiran komunikasi bila belajar secara online ni. Kalau sebelum ni tak dapat nak aplikasi bila belajar face to face. So bila belajar online ni benda tu kita dapat buat sebab dapat bila kita cakap online, kita guna voice, kita tak rasa takut. And then keburukan yang Afifah cakap tadi adalah tentang jadual tidur Afifah yang tak teratur, and then tak fokus dalam kelas. Okay. So itu antara pandangan ataupun pendapat Afifah tentang pembelajaran atas talian, dan saya dapat banyak poin daripada apa yang Afifah cakap. So bagi saya, memang bagi diri saya sendirilah, memang setiap perkara yang berlaku, maksudnya macam online class ni memang akan ada pro and cons dia. So kita sebagai student ni macam nak tak nak kita kena juga go on, maksudnya kita kena juga lalui benda tu untuk kita macam habiskan kita punya degree ni. So macam bukan Afifah je, saya pun sama hadapi benda yang sama. So saya nak sampai di sini je kita punya interview. Saya nak ucapkan terima kasih dekat Afifah sebab berkongsi tentang pengalaman, cabaran dan apa yang Afifah hadapi sepanjang online kelas ni. So saya harap kita sama-sama dapat lalui online kelas ni sampai habis, dan semoga kita ada rezeki untuk balik ke universiti. So terima kasih untuk Afifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.